Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 146. Saya Amin Fuad. Kita kembali ke studio bersama dengan Amir Arafat, Jufri Juki dan juga Izzy Nazri. Yes. Sudah berapa minggu kita tidak bersiaran. Minggu ni memang sedang elok lah sebab kita dah mengharungi fasa penutupan Liga Super musim ni dan akan bermulanya Piala Malaysia 2 minggu lagi tak salah, dan juga Piala AFC. Juga diingatkan di luar sana seluruh rakyat Malaysia akan menyokong pasukan Kuala Lumpur yang akan bertemu dengan pasukan Al-Sib daripada Oman, tak salah aku, juara Liga Oman tahun lepas. Dalam bahagian yang pertama kita nak cerita penutup Liga Super, dan juga kita nak masuklah sikit-sikit isu yang selepas Liga ditutup, apa isu-isu yang telah dimainkan. Mungkin kita nak tengok sikit Terengganu, Sabah dan juga Negeri Sembilan. JDT kita dah boring lah cerita. Bukan JDT tu boring, kita dah selalu cerita. Itu kita akan rungkaikan juga. Tapi kita bermula dengan ramalan. Kita kembali beberapa 7 bulan lepas kot, pada bulan Januari, dengan Izzy, dengan Amir, dengan Izzy, Amir dengan Jufri, dengan aku sekali lah nak tengok ramalan. Aku baca sikit. Kita tengok juara, kita ramal semua betul lah. JDT naik juara. Izzy kata Terengganu, Jufri kata Terengganu, aku kata Terengganu, Amir saja kata Kedah. Amir gila. Okey. Kau pun tak sangka jadi macam tu kan? Okey, nombor 3, Izzy cakap Kedah, Jufri cakap Kedah, aku cakap Kedah, Amir cakap Terengganu. Semua salah nombor 3. Nombor 4, Izzy cakap Sabah, Jufri cakap Kuala Lumpur, aku cakap Kuala Lumpur, Amir cakap Sabah. Juga salah lah. Sabah nombor 3 kan? Okey. Kita pergi 2 pasukan terbawah. Izzy cakap Sarawak United dan Penang. Betul. Actually Izzy, Amin dan Jufri cakap Sarawak United dan Penang. Kita 3 betul. Amir cakap Amir cakap Sarawak United dan PJ City. PJ City salah. Okey. Penjaring terbanyak, Izzy, aku dengan Amir sama Bergson, Jufri cakap Foresteri. Jadi boleh kata kalau kita tengok balik keputusan sebenar, boleh kata kenalah juga 60%. Boleh katalah Maulana lebih daripada 50%. power lah kita juga. Yang salah nombor 3, 4 kan. Tak, sebenarnya kami getting better. Dia betul je dia. Kalau ikut season lepas memang selalu teka tak betul. So makin lama ada improvement sikit. Maksudnya knowledge tu semakin bertambah lah. Yes. Okay, itu kita dah cerita ramalan. Kita cerita sedikit lah pasal JDT. Walaupun tadi aku cakap kita dah nak cerita, tapi sikit lah sebelum kita masuk benda-benda lain lah. Satu lagi, kejuaraan Invisible ataupun kejuaraan tanpa kalah yang dicipta 2016 sebelum ni dan 2020. Tapi 2020 tu hanya ada 11 perlawanan disebabkan pandemik. Kau rasa terlalu kuat, memang susah nak tewaskan dia ke macam mana, Mac? Apa yang kau rasa musim ni, ataupun musim ni kau rasa sama je lah kan? Aku rasa diorang pun getting better. Diorang pun getting better sebab aku rasa season ni diorang Invisibles beza dengan Terengganu pun kat 12 point. Jauh. And then diorang ada 5 draw. So and then diorang score paling banyak. Terengganu 39 gol, diorang 61. Jauh beza. Double lah, almost double lah. So kita boleh tengok dengan bolos dia pun, yang lain, tim lain semua puluh-puluh, dia belas-belas. Jadi dari situ kita boleh tengok sebab Farizal tahu Mek. Sebab Farizal. Dia sebab Farizal. Kita tak nafikan benda tu. Okey, yelah, kita pun tahu, aku rasa banyak kali kita dah cakap yang skuad JDT yang utama dah bagus, tapi skuad simpanan dia pun bagus. Contoh, kalau Arif Aiman keluar, yang masuk Safawi. Contoh lah, kalau pasukan lain belum tentu lagi yang keluar. Contoh, mungkin kalau Faisal Halim keluar, yang digantikan kita tak tahu lagi siapa untuk Terengganu. Mungkin Faiz Nasir, ataupun level tu mungkin drop sikit lah kan. So aku rasa tak perlu cerita banyak lah pasal JDT ni, kita dah tahu. Okey, yang menariknya, dalam perlawanan terakhir, 3 pasukan iaitu Sabah, Terengganu dan juga Negeri Sembilan berhempas pulas untuk merebut slot AFC, iaitu slot nombor 2. Tetapi akhirnya Terengganu berjaya mendapat tempat kedua, Sabah ketiga dan Negeri Sembilan keempat. Zee, aku nak tanya kau, walaupun kita dah tahu keputusan, tapi sebelum perlawanan itu berlangsung, apa insting kau atau apa kata hati kau, siapa pasukan yang kau ramal lah untuk masuk ke slot AFC, atau kau memang kau ramal Terengganu yang pergi? Aku pada awalnya dah memang ramal lah Terengganu yang akan pergi Asia, sebab tengok last game, walaupun Sabah ketika itu berada nombor 2, Terengganu berada nombor 3, tapi last match Sabah itu bertemu dengan JDT.
aku memang menjagakan memang Sabah memang akan kena tibai lah dengan JDT tu sebenarnya. Satu sebab JDT memang ada nafsu untuk mengekalkan rekod tanpa kalah dia. Yang kedua, bermain dekat SSI mesti nak cemerlang, gemilang terbilang. Betul. Ada Jason Derulo lagi. Jason Derulo lagi sebab nak tunjuk kat Jason tu ini adalah menang. tim yang menang. Jadi takkan dia nak pura-pura kalah tipis dengan Sabah ke ataupun pura-pura kalah ke apa. Maksudnya JDT main game dia. Dan pada awal pun kita tahu dia punya coach Bidoglio memang bagi tahu JDT akan main gameplay dia yang asal. Dia takkan bermain-main lah walaupun ini last game dia, walaupun dia orang dah memang sebelum aku ingat Jadi gelar juara awal kan 2 game sebelum kan sampai ada dapat guard of honor nama dia kan daripada pasukan Kedah. So pada aku inilah JDT punya mindset, dia memang beria untuk menang, memang tak ada chance lah untuk Sabah. So memang aku punya insting memang Terengganu lah. Maksudnya sekarang ni dalam 3 perlawanan kan, Negeri Sembilan menentang Pahang, Sabah menentang JDT, Terengganu menentang Kedah. Betul. Kau melihat kat sini yang paling susah kita tahu JDT Sabah, tapi adakah kau menjangkakan Negeri Sembilan tu kalah dengan Pahang? Okay. So komen aku actually benda yang aku terkejut actually ada pasukan Negeri Sembilan lah. So aku melihat 3 perlawanan terakhir untuk 3 pasukan ni, actually Terengganu paling susah lah untuk aku. Walaupun dia lawan perlawanan yang ada perlawanan yang orang kata pasukan yang antara yang corot, tapi Terengganu last 3 game dia adalah away. Negeri Sembilan adalah tim yang paling banyak lah dalam dalam pasukan ni yang ada home. 2 home 1 away. Which is away dia adalah ke Pahang. Sabah obviously aku rasa laluan dia agak sukar. Home dia ada 1, 2 away. So sebenarnya Terengganu aku rasa momentum dia, dan kalau tanya aku terkejut Negeri Sembilan tewas pada perlawanan terakhir, dan terkejut juga Terengganu 3 away game tu dia sapu semua. Which is dia menang lawan Melaka 2-4, dia menang dengan KL, dengan kat KL menang 2-1, dan last game tu dia menang kat Kedah 3-1, which is aku rasa melayakkan memang, dan membuatkan aku rasa dia memang pasukan nombor 2 terbaik di dalam Malaysia. Melayakkan diri lah. Aku rasa ya betul. Sebab kalau kita tengok kat sini, Sabah walaupun dia kalah dengan JDT, dia boleh lagi masuk kalau Terengganu dan juga Negeri Sembilan kalah. Betul. Tapi kalau Negeri Sembilan nak masuk, dia dah tahu Sabah kalah, Negeri Sembilan kena menang, Terengganu kena kalah. So hari terakhir tu berubah-ubah lah kan. Tapi aku rasa kalau ikut 3 perlawanan terakhir, mungkin Ju cakap betul lah, mungkin Negeri Sembilan. Tapi pada perlawanan terakhir tu sepatutnya kau boleh tengok, ialah mungkin Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan menang pun Terengganu ada kelebihan gol tak salah aku. Betul. Pahang pun sebenarnya dah hujung-hujung liga tu kalau dia lihat sikit. Tiba-tiba dia lihat sikit. Betul dah ada seri apa semua. Dolah bawa ni. Itulah. Bawa gajah. Pablo. Dia dah ada momentum lagi yang mungkin sekejap lagi bila Piala Malaysia tu aku rasa yang kita jangan lupakan Pahang ni. Betul. Mungkin dia boleh bawa momentum tu. Dan akhirnya Terengganu tewaskan Kedah 3-1 di tempat kedua dengan 44 mata. Sabah 42 mata tewas kepada JDT, dan Negeri Sembilan tewas kepada Pahang dengan 41 mata. Okey, ini ada kontroversi sikit. Namun pada hari terakhir tu ataupun sehari sebelum hari terakhir ada kekeliruan timbul di kalangan penyokong bola sepak Malaysia tentang slot bermain di Asia. Okey, Badan Pengendali Liga MFL telah menjelaskan kekeliruan kepada orang ramai yang mengatakan surat perkeliling untuk slot Asia sudah diedarkan pada bulan Januari untuk sebelum pasukan bertanding. Katanya kita tahu yang slot diberikan adalah 1+2, maksudnya 1 tambah 2 ACL 1, 2 AFC Cup. Okey. Dan slot apa yang kita faham ni, Liga Super nombor 1 akan dapat AFC Champions League. Nombor 2 akan dapat AFC Cup, dan buat pemahaman orang FA Cup akan dapat AFC, tapi memandangkan FA Cup dah dimenangi oleh JDT yang juga juara liga. Orang ingat slot tu diberikan kepada nombor 3. Tapi sebenarnya MFL kata tidak. Slot itu diberikan, pilihan kedua adalah kepada slot Piala Malaysia, siapa yang menang Piala Malaysia. So namun MFL mengumumkan pada hari terakhir, dia baru nak umumkan, dia kata pasal benda ni lah. So kekelirulah banyak penyokong macam apa ni, macam Sabah contohnya kan. Dia ingat mungkin dia dah masuk Piala AFC. Dan pilihan ketiga adalah jika Terengganu atau JDT yang menjuarai Piala Malaysia baru sampai ke slot
Nombor 3 Liga nombor 3 Liga lah slot tu. Dan ini menimbulkan sedikit kontroversi yang diberitahu yang hanya mengumumkan kepada media sebelum perlawanan terakhir, yang kita tahulah yang media pun laporkan. Macam mana kau menyalahkan MFL dalam situasi ni? Sebab dia kata dia dah hantar surat perkeliling. Aku jawab dulu. Kau jawab dulu. Aku memang nak hero. Boleh? Aku tengok kau. Okey, kalau untuk pendapat aku actually bila Amin cakap surat pergiling, bila aku baca di Twitter dan bila aku tengok dekat media masa, certain media mengatakan ada sikit kekeliruan seperti Amin cakap. Ada di media yang didapati dari site diorang mengatakan bulan Januari tu, tak salah aku 14 Januari, 23 tu keluar pilihan, tak tahu 14 Januari dikatakan adalah cadangan MFL untuk melakukan itulah yang slot yang macam Amin sebut tadi. Tetapi so all this while difahamkan adalah 1, 2, 3 tadi yang original tu. Kalau media pun boleh confuse, apatah lagi aku ni penyokong bola sepak yang selalu baca media lah untuk dapatkan info. Kalau media pun dah ni, so bagi aku nak salahkan 100% MFL tak boleh, tapi aku boleh salahkan MFL satu je lah. Maksudnya komunikasi ataupun announcement kau tu tak ada hebahan, ataupun kalau kau dah hebah pun media tak faham. Aku sebagai peminat bola sepak refer kepada media, semua orang confuse. So nak cakap bagi aku kau punya penyampaian tu tak baik. Tak berapa tepat sebab kekeliruan. Ke media yang tak erti baca. Kalau seorang tak erti baca, tapi ni semua Tapi the whole story semua. ya. Macam mana kau setuju tak aku? Media pun kau keliru. Apatah lagi kita. Tapi kalau tak apa ke kalau media yang keliru? Macam mana? Tak apalah kalau media keliru. Tapi memanglah media keliru, masa kita pun keliru sekali. Janji setiap kelab yang terima perkeliling berdasarkan kami cakap. Tapi Ong Kim Sui tak tahu, player tak tahu. Betul. Kalau kau tengok kat sini, bukan setakat Ong Kim Sui. Okey, Ong Kim Sui cakap dia macam dirompak. Dia rasa macam Sabah dirompak sebab dia kata tak ada penjelasan dilakukan oleh MFL. Kami sepatutnya sudah meraih yang kejayaan ke Asia. Tu satu Ong Kim Sui cakap. Pemain Negeri Sembilan pun cakap, dia kata berdasarkan kedudukan di tempat ketiga Liga Super, kami berpeluang untuk menduduki tiket kesaingan Piala AFC musim depan. Dia ada dua je. Betul. Benda tu dah keluar, pengurusan tak bagi tahu player dengan jurulatih, ataupun sebenarnya benda tu keluar tapi tak ada siapa tahu. Ataupun benda tu sebenarnya tak keluar pun. Dia ada beberapa kemungkinan. Kalau kita nak salahkan pengurusan itulah yang pergi meeting MFL juga, dan diorang jugalah ada pemegang taruh. Jadi diorang orang MFL juga. Tapi dia mesti kata lain. Kat sini ada 12 pasukan Liga Super. 12 tu tak ada bagi tahu pengurusan dia. Semua memang simpan. Kalau dapat perkeliling tu lah. Memang semua buat benda yang sama lah. Pada aku yang patut bising adalah pengurusan yang menerima benda tu lah. Maksudnya Patut bising. Kenapa maksudnya diorang patut dalam bising? kes, Kenapa pengurusan yang menerima tu patut bising? Yalah sebab achievement KPI dia tiap tahun tu. tak, sebab dia yang di-reclaim yang dia yang terima benda tu. Betul? Dia tak ada. Tapi dia diam je. Maksudnya betul lah tu. Contoh aku adalah Bising sekarang aku dia adalah nak pihak berlatih pengurusan, main saja. kau adalah head coach. Yang bising tentang perkara ni adalah kau. Yang receive benda ni adalah aku. Sepatutnya aku yang bagi tahu kau, Jom, benda ni kita dah dapat, aku je tak bagi tahu kau. Yang kau nak bising-bising kenapa? Contoh gitulah. Kan? Kalau apa yang head coach rasa dia dirompak, pengurusan apa akan rasa benda tu dirompak juga. Tetapi kenapa pengurusan tak rasa dirompak? Head coach je rasa dirompak. Kau tak rasa benda tu memang sampai, tapi aku je tak bagi tahu kau. Tu lah, dia ada beberapa kemungkinan lah. Kalau kau tanya aku, mungkin pengurusan dia dah tahu dia buat silap, dia diam je. Mungkin. Kan? Ataupun sebenarnya pengurusan MFL tahu buat silap, tapi dia pun pemegang taruh dia orang pun buat diam je. Ada beberapa possibility lah. Betul. Kan? Siapa Presiden Sabah? Mana benda? Datuk Bung Mokhtar. Dia pun tak tahu apa function nombor 3 rumah dia, tak tahu apa beza kan. Dia yang tak bagi tahu Ong Kim Sui. Tak, dia yang tak bagi tahu Ong Kim Sui. Mungkin leceh juga. Maksudnya bila keluar, untuk aku pula soalan, bila keluar surat perkeliling ni, okey, ni mungkin siapa kawan-kawan yang ataupun penonton yang boleh tahu, boleh jawab lah. Surat perkeliling ni bila dia dikeluarkan, dia dikeluarkan dekat mana? Dia buat edaran lah. Nama Itulah, kau pasti ke? Email. Kau pasti ke dia dah hantar dekat ni? Tak, sekarang kita Sekarang ni pengurusan lah kena keluar yang cakap aku dapat ke tidak. Tapi pengurusan apa? Kalau kau tanya aku pula, pengurusan ni confirm kenapa aku cakap dia orang tahu. Untuk decision MFL ni dia orang pemegang taruh. Patutnya dia orang tahu. Pasukan dalam tu duduk semeja. Aku punya mindset, aku as a management aku tak bagi tahu kau. Itu je mindset aku. Aku tak bagi tahu, aku biar je lah kau bising-bising kat media. Tapi dia orang betul lah. Tapi kau macam seolah kau punya jawapan ni kau menyalahkan pengurusan saja. Pengurusan tu adalah part of MFL. Untuk aku sekali semua. Boleh lah kalau kau nak balon sekali MFL, tapi MFL dah letak stand dia dah buat perkeliling. Tarikh tu dah stated 14 Januari. Sekarang tinggal pihak pengurusan saja untuk bersuara menyatakan aku terima atau tidak benda. Tapi persoalan aku kat sini, kenapa dia tak ada buat siaran media berkenaan benda ni? Hebahan tu. Hebahan media. Dan kenapa bila daripada NFL lah. dan kenapa last game tu baru
Baru nak bagi keluar tahu media. baru keluar. So dua-dua ada salah lah. Ya, dua-dua ada salah. Aku cakap dua-dua tetap ada salah. Macam yang Juf cakap. Dia salah daripada side pemain. Dia tak bagi tahu pemain-pemain dia. Ya. Tapi MFN kau kena bagi tahu kepada siapa? Tanggungjawab kau media lah. Media kena buat apa? Tapi kalau dia rasakan benda tu dia dah buat edaran, benda tu tak menjadi masalah kalau dia tak post pada media pun. Pada aku lah, kalau kau tanya aku dah buat tanggungjawab aku bagi kepada orang yang sepatutnya. Engkau bukan orang sepatutnya, engkau hanyalah penyokong bersepak yang baca media. So kalau aku tak bagi kat media, aku tak buat media. Ya. Okey, aku agree kau dengan kau itu Takkan semua benda kau nak kena bagi kat suap kat media. Okey, aku agree aku dengan dah bagi dekat pengurusan cukup lah. Okey, aku agree. Tapi dengan kau MFL tak pasal- keluarkan Betul. macam statement Betul tak? Okey, aku agree. Aku agree bila kau cakap pasal prosedur itu. Okey. Aku faham, aku agree. Tetapi MFL. again aku nak sentuh kat sini pasal consistency. Ya, Jap. benda tu salah, Tak, okey. tetapi pada aku benda tu kalau tak buat pun tak Okey Ji, tak tapi dosa macam tu pada argument aku MFL ni tak konsisten lah macam ni. Ya. Sekejap ada benda Betul. yang dia nak declare, dia nak Betul. konsisten, dia nak panggil media, nak hebahkan. Betul. Tiba-tiba dalam kes ni bila kau cakap betul, kau punya proses dan sebagaimana dah bagi keliling kat persatuan, tiba-tiba yang ni nak declare aku tak perlu nak tak perlu nak announce kat Yelah, media. tak konsisten tu aku setuju kan. tak Yang ini konsisten, kau ada buat, yang ini panggil kau tak media, buat. ada yang tak But bagi tahu again, media. benda tu tak salah pada aku kalau kau tak buat. Tapi aku rasa dia orang terlupa ni. Ada yang kena ni. Tak, aku rasa geng-geng media ni, MFL dia orang terlupa ni. Dia orang pandang endah kot. Dia orang tak fikir yang hari terakhir jadi macam ni. And then bila orang dah kecoh-kecoh, alamak, kita tak buat bahan media. Aku rasalah, aku tak tahu. Macam kau tak beritahu staff kau. Aku lupa. Jadilah cerita. Tak, kan kau selalu akan keluarkan kat media. Besok dah ada kat surat gambar tak tak? beritahu player kau kenapa? Tak, aku ingat kan kau dah bagi tahu media. So media player aku baca surat gambar aja dia kak. Aku ingat kau beritahu 20 orang minum petang. Okey, kalau kita tengok originally slot yang diberikan adalah nombor 1, nombor 2 liga, lepas tu Piala FA lah. Korang agree dengan format yang diberikan ataupun korang rasa macam ada format slot lain yang korang rasa boleh diberikan dengan kita ada Piala Malaysia, kita ada macam mana? Korang Personally aku okey apabila juara Piala Malaysia juga boleh dapat tiket. Tapi itu pilihan kedua. Ya. Ni aku tanya original. Originalnya pilihan satu lah. Piala FA nombor 1, nombor 2. Okey. Kau okey? Kau okey dengan slot ni? Macam ni? Aku rasa okey. Mungkin aku nak tambah sikit memandangkan kita ada satu kejohanan baru yang akan diadakan, AFF Club. AFF Club adalah pasukan yang tidak terlibat dengan AFC dan juga ACL. So katakanlah kita kekal dengan pilihan yang pertama. Pada masa yang sama kita ada perlawanan Piala Malaysia yang tidak ada matlamatnya kalau kau main. Maksudnya kau takkan pergi Asia pun. Why not kalau kita kekal dengan pilihan pertama tu, juara Piala Asia kita bagi slot untuk AFF punya tournament. Boleh? Piala Malaysia. Sebab dia dah bagi dua. Sebab dia dah bagi tahu kriteria dia. Kelab yang terlibat dengan ACL dan AFC tidak boleh bersaing. Memang tak boleh lah. So, secara automatik Piala Malaysia tu bernyawa semula. Dia macam ni lah, macam UEFA Champions League, Europa League, lepas tu ada sekarang yang baru Conference League kan, Conference Europa. Tapi macam aku pula, aku lebih suka AFF tu masuk liga nombor 3, nombor 4. Aku suka Piala Malaysia ni, Piala FA, dia orang kena lawan playoff dan dia orang menang satu slot AFC. Aku rasa macam lagi menarik lah. So dekat AFF tu kau nak letak siapa? Yang Nombor 3, nombor 4. Boleh kalau juga. aku lah. Actually aku macam okay je mana-mana. As long as bila kau main tournament tu ada matlamat, aku okay. So aku okay je. Okay, kita teruskan kalau kita tengok ni, kita cerita pasal Terengganu lah, ada kontroversi sikit lah Terengganu akhirnya dia beraksi lah di pentas Asia, tapi ada kontroversi yang kurang sedap, cerita yang kurang sedap kita dengar, iaitu masa depan Nafuzi Zain dan beberapa pemain Terengganu seperti Faisal Halim yang juga tidak dapat dipastikan. So banyak penyokong Terengganu kat luar tu macam cakap, apa lagi korang tunggu ni pengurusan? Kita dah dapat KPI, kita dah pergi Asia, dah naik juara Liga, dah naik juara Piala FA. Kenapa tak dikekalkan terus Nafuzi Zain dan Faisal Halim dan lain-lain? Apa pandangan korang? Seperti biasa adalah orang yang berkepentingan, sebab kalau macam kau cakap dia terang lagi bersuluh, KPI achieve. So person yang sepatutnya seperti coach yang membawa pasukan Terengganu, aku rasa ini antara yang tertinggi kan, untuk yang terbaik lah kan. Untuk Piala FA pun aku rasa dah berapa tahun. Terengganu adalah pasukan kedua terbaik di Malaysia sekarang ni. Dia macam ni. Dia macam ni lah. Dia sebenarnya kes Terengganu, Nafuzi dan Terengganu ni
menunjukkan kelemahan sebenar pihak pengurusan TFC itu sendiri in terms of baru nak meeting sih. Ya, 25 Oktober ya, apa? difahamkan 25 Oktober baru nak meeting. Kau bayangkan terlalu lewat lah pada aku. Sepatutnya meeting ni kau boleh buat awal lagi sebenarnya. There's no issue sebenarnya kan kalau kau bawa, sebab Terengganu dalam right track yang betul untuk pergi ke ASEAN dan memang tengah bersaing untuk tempat kedua, tempat ketiga, something like that. So kau buat je langsung terus sebenarnya patutnya. Tapi aku difahamkan juga kes Nafuzi ni terlibat dengan dia dapat offer daripada beberapa kelab. Memang dia dapat offer daripada beberapa kelab dah. Dia macam lambat lah. Aku faham sebenarnya Nafuzi, aku rasa lah dia nak stay. Jiwa dia memang nak stay. Dia memang sangat sayangkan Terengganu. Tapi bila pihak pengurusan buat macam tu, aku rasa dia kecil hati lah. Itu masalah aku. Aku kecil hati dulu. Dia rasa dihargai lah. Betul. Because dia rasa, aku pun dengar desas-desus yang sama Kak Faisal Halim juga, di mana offer on the table tu daripada kelab lain yang lebih nampak menghargai dia. Walaupun dia sebenarnya sangat-sangat gembira berada di Terengganu dan sangat mencurah bakti dia pun, dia memang cukup happy, tetapi pengurusan pasukan yang di tengah bermain ni macam tak menghargai dia kan. Yelah, itu so dia adalah manusia biasa yang patut rasa siapa kenapa orang luar macam nak lagi appreciate. Dan Faisal Halim kalau tengok musim ni menjaringkan 6 gol dan 9 bantuan gol, 15 involvement dalam gol lah antara yang paling tinggi lah dekat Malaysia. Satu performance dia kat Terengganu dan dia nak stay sebab Nafuzi. Betul. Dia admit lah. Dia admit. Wartawan tanya dia kan. Dia kata saya nak tengok siapa yang lebih menghargai. Siapa yang lebih menghargai ayat. Dan Nafuzi ni pula kalau kita fikir balik daripada tahun 2019, dia yang bawa identiti Terengganu, apa yang Terengganu ada sekarang. Bola sepak moden, attacking, pegang bola, possession football. Ni semua Nafuzi yang bawa ni. So kalau kau Terengganu decide untuk hire orang lain, dia orang kena start lagi reset datang daripada bawah. So aku tak rasa macam tak logik kalau Terengganu dengan pasukan kedua terbaik di Malaysia tiba-tiba kau nak kena decide aku tak tahulah nak ambil siapa apa semua kan. Dan kebanyakan penyokong aku rasa, aku pasti Terengganu banyak nak Nafuzi stay dan dia orang banyak bersabar dengan Nafuzi daripada tahun 2019. Betul. Aku rasa kan. Macam aku cakap tadi, Terengganu FC mengaku sehingga waktu ini kedudukan Nafuzi Zain sama ada akan kekal belum diputuskan, mesyuarat 25 Oktober dan ini question dia lah, kenapa lambat sangat, sepatutnya senang je untuk buat keputusan tu kan. Dan Nafuzi sudah tentunya mempunyai banyak pilihan lain untuk dipertimbangkan, macam kau cakap offer-offer lah yang dimasuk. Kalau aku lah Nafuzi, aku kecil hati lah. Betul kan? Kalau kau Faisal Halim pun baru nak review. Baru nak review dah berapa lama kan. Okey, kita terus ke Sabah Sabah pula pada awal musim meletakkan sasaran 5 pasukan terbaik dalam liga. Sabah patut berpuas hati walaupun OKS mengatakan mereka dirompak MFL. Dapat Sabah nombor 3. Nombor 3. Dia patut berpuas hati? Aku rasa memanglah terasa dirompak tu mungkin lah. Tetapi untuk pencapaian diorang, first diorang top 5. Sekarang first season OKS sendiri, aku rasa prediction kita pun tak lari banyak 3-4 kan placing kita. Sebab kan dia banyak ambil orang kata core players, veteran pemain liga di Malaysia lah. Yang ada nama. So tapi dia berjaya sustain. Dan apa yang menariknya pasal coach Ong Kim Sui ni, aku rasa dia berjaya banyak bawa pemain-pemain daripada Semenanjung ke Sabah dan dijadikan macam satu family untuk bekerja. So dan pemain-pemain ni dia kenal. Badro Bakhtia, Riza Ghazali, Gregory Steven, Nazirul Naim, Dominic Tan. Mungkin aku nak tambah sikit menarik pasal Sabah ni. Maaf lah aku tak tengok semua game Sabah, tapi bila aku tengok kan, betul kan segmen aku menarik dia orang tak ada satu player import ataupun player tempatan lah aku boleh cakap, yang betul-betul key player di bahagian hadapan tau. Tapi steady je. Betul. Itu yang aku nampak. Kenapa dia menggunakan Sadil Ramdhani, Badro Bakhtia, Pak Taeyong, kadang-kadang Amri Yahya. Betul. Amri Yahya ada skor season ni. Dia tak ada satu, kalau kau tengok pasukan lain dia akan ada akan ada satu striker tu. Core dia. Yang akan penjaring gol. Dia orang nak core tu tapi dia tak ada. Dia menyirap dengan striker import. Betul. Penyokong menyirap. Dia memang ada tapi tak power. So aku pun tak nampak kehadiran tu. Tapi tu aku cakap itu yang menarik. Player yang tak salah aku import dia yang perform yang disayangi adalah Sadil lah. Sadil satu Pak Taeyong ya. Dia Pak Taeyong pun main midfielder. Pak Taeyong dia bukan main centre back ke? Centre back. Betul lah Pak Taeyong tu bukan penyanyi Korea. Pak Taesu lah. Reka-reka lah dia orang ni. Pak Taesu lah. Pak Taeyong tu yang BTS tu.
Kecam ah. Okey, kita ke Negeri Sembilan. Okey, K Devon pula menyatakan sasaran utama mereka bukanlah dalam saingan Liga musim ini, bukanlah untuk ke Piala AFC. K Devon cakap, dia kata sepatutnya sasaran kita bukan hendak ke Piala AFC tapi penghujung saingan Liga Super ini kita dalam kedudukan di mana hujung musim kedudukan di mana kita boleh beri saingan kepada Piala AFC dan dia kata kita berusaha saja, dia cakap. K Devon tak mempunyai cita-cita bagi kau ataupun dia hanya realistik? Aku rasa Sebab dia baru masuk dari Liga Premier. Betul. Sebagai pendatang baru dalam Liga Super, dia memberi satu dari orang kata realistik lah. Untuk Negeri Sembilan pun pada pendapat aku terkejut lah. Actually dia menamatkan di nombor 4 dengan Lama juga dia nombor 2 kan? betul. Lama. Dan dengan pemain yang ada dan bajet dan sebagaimana, aku rasa ini adalah pencapaian terbaik Negeri Sembilan. Realistik lah. Overachieve overachieve actually. Sebenarnya kan? Dia humble lah, ibarat gitulah. Dia tahu saya ni bawa budak-budak saya baru masuk join ini liga, jadi kita tak boleh tinggi. Sebab dia jarang untuk kau jadi orang kata pasukan baru. Kau pasukan yang promoted dan kau memberi saingan top 4. Benda yang jarang berlaku lah dalam liga mana-mana negara pun lah sebenarnya. Tak juga, kalau kita tengok last season pun Penang finish quite high juga daripada Liga Premier juga kan. Premier sebab tapi aku Season nampak Penang. season Penang. Tapi aku rasa aku nampak benda tu sebagai pattern lah. Same coach bila promoted, dia team sama lagi, coach yang sama. Penang season ni half of the season aku rasa Kantoi lah. dah kantoi dah semua player pun dah start belah semua. Aku rasa the trend tu season depan kita kena tengok Negeri Sembilan ini ke still lagi ke tiba-tiba Kuzaimi PE pergi pindah. Tapi yang menarik Tim sebelah ke? yang menariknya Kuzaimi PE dengan Shihan nama terus naik dengan Negeri Sembilan musim dan ini mungkin faktor K Devon jugalah kan bersama Negeri Sembilan. Okey, sebelum kita nak tamatkan ataupun kita punya perbincangan sebelum masuk ke bahagian kedua, aku nak baca rekod Liga Super musim ni. Mungkin korang boleh tambah ataupun korang boleh komen jumlah tertinggi penyokong hadir ke stadium 180,000 keseluruhan yang hadir ke stadium Sultan Ibrahim. Obviously lah stadium JDT lah penyokong paling ramai yang datang. Mungkin kalau nak mencabar pun mungkin Kedah lah kot, Stadium Darul Aman, Terengganu mungkin lah. Mengikut transfer market, Arif Aiman pemain tempatan paling bernilai 1.84 juta. Perbandingan Arif Aiman dan Faisal Halim dalam Liga Super. Faisal Halim 6 gol, 9 assist, 15 penlibatan gol. Arif Aiman 3 gol, 10 assist, 13 penlibatan gol. Antara dua pemain sayap yang bermain untuk negara lah yang terbaik. Aidil Zafwan menjulang trofi Liga Super buat kali ke-10 dalam kerjanya, memegang status pemain paling berjaya dalam arena Liga Malaysia. Telah memenangi keseluruhan 18 piala utama dalam kerjanya di peringkat domestik. Tidak termasuk 7 trofi Piala Subangsih, 19 termasuk Piala AFC. Power Aidil lah. Dia lagi banyak piala daripada JDT. Dia 10, JDT 9. Dia menang satu dengan Negeri Sembilan. Bergson penjaring gol terbanyak dengan 29 gol, memecahkan rekod sebelum ni 26 gol. Betul. Dan lagi satu, tak salah aku, skuad paling muda secara purata musim ni adalah pasukan Selangor, 26 poin berapa aku tak tahu. Dan Golden Glove, penjaga gol terbaik yang tak lepaskan banyak gol adalah Fariza Malias, nombor 1, nombor 2 tak salah aku. Tak salah aku nombor 2, nombor 3 antara Kalamullah dengan Shihan Azmi. Betul. So ini rekod-rekod yang kita dapat rakamkan. Atau apa ada rekod lagi yang korang Aku rasa cukup. ada ataupun korang ada nak komen ke pasal rekod ni? Tak ada. Mungkin Bergson orang pertama kena straight rate kot. Ya. Ya. Ada orang yang kena straight rate. Aku tak ingat lah, lama season kita kan. Sajalah satulah soalan orang bagi. Boleh ke? Kenapa? Player lokal yang Terbanyak penjaringan gol. terbaik lah. Terbaik. Pemain lokal yang terbaik. Arif Aiman. Arif Aiman lah. Arif Aiman lah. Either Arif Arif Aiman, Aiman, aku baca stat di Transfer. di web official web JDT. Arif Aiman season lepas 2 penampilan 2 gol, penampilan 21, assist 1 min. Assist 1 this season Improve penampilan gol 3, penampilan 20, kurang 1 daripada season lepas, assist 13 ya. Dia punya graf dia tu, kalau letak graf tu memang mencanak-canak ni Arif. kalau ikutkan rekod secara manual assist dia 10. 13 tu sebab 3 tu dia dapat penalti. Okey. But still lah banyak sebab Yalah. season lepas 1. Betul. Jauh tu beza.
dan dia menjaringkan lebih gol lah musim ni kan. Dan aku rasa itu sahaja kita punya penutup Liga Super.